Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much masih lagi sudi view video-video saya dekat dalam my YouTube channel ni dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe tekan butang merah dekat bawah tu dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya dia tidak ketinggalan saya punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Bagi yang baru dekat channel ni, hai, salam perkenalan, saya Hamidah Rafai. So hari ni kita just nak jawab sedikit ataupun buat video santai-santai meraihkan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat yang ada dekat dalam channel ni lah. Okay, bagi yang baru dekat channel ni mungkin kurang mengenali saya, jadi ada setengah soalan tu memang dia berulang-ulang. So bukan penat, menjawab juga kadang-kadang, tapi kadang-kadang saya terlepas pandang ataupun maybe ada dalam keadaan saya agak sibuk sedikit, so saya tak dapat nak jawab soalan-soalan anda semualah. Okay, jadi saya jawabkan dalam video kali ini. Ini rasanya video yang pertama kot saya buat Q&A. Okay, dalam channel ni. Kalau tak salah saya lah. Before ni pun ada, tapi saya buat secara live. Should be no issue. Untuk kali ini lebih kepada saya menjawab soalan yang saya letak dalam, yang saya tanyakan dalam community tab. You can ask me anything asal bukan soalan merepek. Jadi saya akan jawab dalam video kali ni lah. Okay, yang soalan yang pertama kita tengok daripada 8 jam yang lepas. Kita tengok daripada antara yang terawal lah. Okay, soalan pertama daripada Mr. Saleh Amin. Okay, dia tanya dah kahwin ke? Alhamdulillah saya dah 11 tahun kalau tak salah saya mendirikan perkahwinan. Dan I have 6 kids. Okay, 2 Allah bagi jaga amanah dekat dunia ni, dan 4 lagi insyaAllah tunggu saya di pintu syurga, insyaAllah. Okay, so itu soalan daripada Mr. Saleh Amin. Soalan yang kedua adalah daripada Zulkhairi 94. Adik bongsu dah kahwin ke? Adik bongsu saya sudah berkahwin. Saya ada 4 orang adik-beradik, 3 lelaki pula, 3 perempuan, 1 lelaki, dan kita orang semua kahwin pada usia yang muda lah. Okay, saya, adik saya dengan kakak saya berkahwin pada usia 24 tahun. Habis dia study, terus kena pinang orang, terus kahwin. Okay, abang saya pun kahwin pada usia 27 tahun. Okay, saya kahwin, saya dan adik-adik saya kahwin dalam usia yang muda. Okay, so soalan seterusnya daripada Zul Malik. Okay, Zul Malik dia tanya umur berapa kak? Cakap umur saya 35 tahun, nak masuk 36. Saya lahir pada 87. Okay, saya lahir pada 87. Sabli ni ni antara sahabat yang lama dekat dalam channel ni lah. Okay, dia tak bagi soalan, dia bagi emoticon. Okay, so thank you bro. I will support this channel. Okay, Hazril Halim, kenapa mereka suka melabel? Label apa tu bro? Kalau pasal label yang biasa orang sebut dalam channel ni, orang sebut Wahabi tu, itu terpulanglah pada orang. Tetapi antara orang nak melabel atau tak nak melabel tu terpulang pada individu lah. Okay, tapi tanggungjawab dengan label yang anda bagi tu, kalau dia tidak disandarkan dengan hujah, dia tak disandarkan dengan benda yang betul, so tanggunglah sendiri. Okay, kalau label-label tersebut tidak benar kepada individu yang dilabel tu tadi, bertanggungjawab. Okay, so kemudian daripada BEY, saya tak tahu nak pronounce nama dia apa, B-Hawk. Okay, dah kahwin ke belum? Alhamdulillah saya dah kahwin. Okay, so Azhar dia bagi statement, sweet ke? Okay, buah cempedak tak penat ke jadi cantik? Soalan saya balik, cantik ke? By the way, Alhamdulillah, terima kasih. Zakri Haji Abdullah, Assalamualaikum, nak tanya belajar kat mana ya dulu? Saya orang Sarawak, jadi pendidikan saya memang dekat Sarawak. Cuma bila melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah, saya belajar dekat UMS Sabah ya, Universiti Malaysia Sabah, dalam bidang psikologi counselling. Okay, dan sekarang ni pun saya tengah belajar juga, tapi dekat Open University lah, cawangan dekat tempat saya dekat Sarawak. Ambil bidang ECE. Okay, Early Childhood Education. So next question daripada Azri, suka Wahabi ke?
It's depend on situations. Okay. Orang cakap tak suka, tak kenal maka tak cinta kan. Okay. Kalau kita nak sukakan sesuatu, nak tahu kita suka atau benci sesuatu, kita kena tahu dulu sesuatu tu apa. Okay. Tapi saya belum tahu selengkapnya apa itu Wahabi yang dimaksudkan. Okay. Mengikut perspektif di Malaysia. Sebab dia lain tau daripada apa tafsiran Wahabi yang sebenar. So kalau dekat Malaysia ni, orang yang memperjuangkan memperjuangkan hadis dipanggil Wahabi, orang yang memperjuangkan hadis sahih dipanggil Wahabi, orang yang memperjuangkan sunnah dipanggil Wahabi. So saya pun tak faham sebenarnya kalau ikut definisi Wahabi dekat Malaysia, anda cakap anda suka ataupun tidak pun saya tak pasti. Saya masih lagi mencari apa itu maksud Wahabi dekat Malaysia. So belum jelas. Okay, belum betul-betul jelas. So hopefully menjawab soalan. Okay. Azizi Abdul Aziz. Banyak dah keluar soalan. Ni soalan bukan soalan bro. Saya nak minta tanya soalan bukan statement. Okay, daripada ONE1. Okay. Please kat sini lama lah. Kenapa? Okay. So, ini antara subscribers yang saya rasa saya kenal daripada channel Ustaz Syihabuddin Ahmad. So, kebanyakan mereka yang ada dekat channel Syihabuddin Ahmad, mereka pun subscribe dekat channel ni. Thank you bro. Always support. Okay, namaku Arjuna. Wow. Okay, saya nak marah kat awak sebenarnya, tapi kadang-kadang nak ajak kat pergi dinner pun ada. Time buat muka macam tu lah. Jangan marahkan saya bro. Nak marah kenapa kan? Kalau kita boleh berbeza pendapat dan pandangan. Kalau anda mengenali saya kan, anda kenal saya jenis orang yang sangat-sangat berfikiran terbuka. Kalau mereka yang berlainan agama pun saya boleh layan dengan baik, apatah lagi mereka yang seiman dengan saya. So don't worry. Saya tak ada benci, saya tak ada sakit hati. Saya masih sayang saudara-saudara saya. So kalau boleh jangan marah-marah lah kan. Okay. So kita bermaaf-maafan. Nak dekat raya dah ni bro. So ini ada beberapa soalan yang last lah. Saya tengok ada beberapa soalan. Okay, ada 4 soalan lagi. Zainun Masfi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Awak memang buat kerja YouTuber terus ke ataupun ada kerja sampingan yang lain? Saya ada kerja hakiki. Okay, saya ada kerja hakiki. Saya pergi kerja pukul 8, balik pukul 5. Okay. Tapi kebanyakan masa saya lebih kepada kerja-kerja luar. Okay, saya ada ikut pelbagai jenis NGO. Saya ada juga, saya merupakan ahli lembaga koperasi, anggota lembaga koperasi. Kemudian saya banyak terlibat dengan kerja-kerja sukarelawan dekat luar. Maksudnya kesibukan saya lebih kepada kerja-kerja luar lah. Kalau nak kata kerja sampingan ni, YouTube kerja sampingan saya. Kalau boleh saya cakap itu kerja sampingan saya. Before this pun saya ada kerja sampingan saya yang lain juga. Saya mengajar, okay, untuk bidang psikologi bagi peringkat Ijazah, okay, untuk Open University. So di antara benda-benda yang saya buat lah. So YouTube ini, nak kerja kata saya YouTuber pun tak juga. Saya lebih gemar gelarkan diri saya sebagai content creator. Bukan YouTuber. Segan lah saya cakap nak gelar diri YouTuber. I'm not YouTuber. I'm content creator. Okay, secara sampingan sahaja. Okay, kemudian soalan daripada Irfan Zaki. Kak, saya nak tanya, penyakit sukakan kelainan dan jadi lain daripada yang lain ini ada dibincangkan tak dalam psikologi? Bukan apa pasal saya nampak ada persamaan daripada segi liberal, anti hadis dan sufi batini. Untuk menjawab soalan bro ni kan, manusia ini adalah unik. Okay? Kita sentiasa nak berbeza antara satu sama lain. Walaupun kita suka untuk, ada setengah daripada kita ni suka copy orang. Okay? Bila kita tengok orang tu baik, kan, kita copy apa benda yang dia buat. Okay? Kalau kita terinspirasi dengan kisah dia, kita nak jadi seperti dia. Tetapi kita tetap akan ada kelainan dalam diri kita sendiri lah. So kalau kita nak
kita suka cari benda yang lain daripada yang lain, terutama daripada perspektif agama. Kita kena merujuk semula lah kepada yang asal itu tadi, iaitu apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Ada dua perkara, iaitu Al-Quran, wahyu yang diterima oleh Rasulullah, dan yang kedua adalah hadis. So kalau kita berpandukan kepada yang ini, so tak adalah mencari kelainan di luar daripada kotak apa yang agama minta kita buat. Seperti mana yang saya selalu sebut, yang baik itu adalah apa yang agama anggap baik, yang buruk itu adalah apa yang agama anggap buruk. Okay, the last question yang saya nak jawab dekat sini adalah soalan daripada Samzo 07. Saya nak tanya, kes kubah Ustaz Hari buat tu, yang kos dia 500,000 tu, kenapa awak boleh terima buat JT 50,000 dekat Sarawak pakai kayu belian 1 meter 9,000, tapi tak boleh terima harga kubah 500k. Saya bukan kecam, tapi nak tahu sebab kebenaran tu dilontar melalui hujah. Jika awak betul hujah padu disertakan dengan dalil, saya dengan hati terbuka terima. Okey, pembetulan sikit bro. Apa yang saya sampaikan itu bukanlah saya menafikan jumlah tersebut. Saya tak menafikan jumlah kubah tu berharga 500,000. Apa yang saya persoalkan, boleh tak kalau kita gunakan 500,000 tu ke jalan yang lebih efektif untuk membantu umat. Okey, kenapa saya cakap saya tidak menolak harga kubah itu, betul memang 500,000 untuk membinanya. Okey, kerana dekat sebelah ni yang tengah dalam pembinaan ada satu masjid baru tempat saya ni. Harga dia kalau tak salah saya peruntukan yang diberi adalah 30 lebih juta. Okey, kubah dia taklah sebesar mana, tapi masjid dia memang besar lah. Dan yang itu adalah ditanggung oleh Kerajaan Negeri Sarawak. So kalau kita tahu Kerajaan Negeri Sarawak, duit yang datang daripada Kerajaan Negeri Sarawak ini adalah duit rakyat. Okey, duit daripada cukai. Okey, yang kita ambil daripada cukai rakyat ini dan yang digunakan untuk pembinaan infrastruktur. Okey, jadi kalau daripada duit rakyat, dia menggunakan duit tersebut untuk membina masjid, untuk membina infrastruktur, should be no problem, tak ada isu. Tetapi kalau kita guna duit sumbangan, yang banyak tersebut, kita nak bina kubah saja 500,000. You imagine lah, kalau dia kubah saja 500,000, bagaimana dengan binaan-binaan lain? Saya punya persoalan dekat situ bukan harga kubah itu yang saya persoalkan, tak. Tapi saya merasakan bahawa itu sangat sayang, sebab sumber itu kalau kita ada 500,000, contoh dia sekarang dia cakap dia dah ada 100 lebih ribu untuk bina kubah tersebut. Tapi kalau kubah tersebut harga 500,000, kalau yang 500,000 ini digunakan ke arah macam benda yang boleh lebih memberi manfaat kepada umat, terutamanya kalau daripada segi penajaan pendidikan, misal katanya, taja mereka yang belajar dekat Al-Azhar, pelajar-pelajar yang memerlukan duit untuk meneruskan pembelajaran mereka, asalnya itu lebih berbaloi daripada mereka menggunakan ataupun pihak Ustaz Abdullah Khari, dia menggunakan duit tersebut untuk membina kubah. Betul, kubah ini boleh mencantikkan keadaan. Kita kena differentiate between apa yang perlu, apa yang kita mahu. Perlu kita guna utamakan dulu daripada apa yang kita mahu. Apa yang kita mahu, kita nampak benda tu cantik, apa fungsi dia untuk tutup bahagian atas untuk jadi tempat berlindung, misal katanya, antara fungsi kubah ini ataupun maybe dia nak bagi bunyi dalam masjid tu sebut lagi cantik bunyi dia. Kita tahu, kita suka benda tersebut, tetapi kalau ia wang persendirian, tak menjadi masalah. You nak bina satu masjid yang besar macam Masjid Nabawi pun tak jadi masalah. Tetapi kalau ia duit daripada sumbangan awam, ia lebih berbaloi kalau kita bagi kepada orang lain lah. So kalau nak dibandingkan dengan JT 50,000 dekat Sarawak tu, saya katakan logik sebab saya berada dekat Sarawak. Saya faham situasi dekat sini macam mana. Saya tahu bagaimana kos pembinaan dekat sini. So kalau 50,000 ini tadi
logik atau tidak jumlah itu untuk manage jeti sepanjang itu logik kalau dia dibinakan dengan gaya belian. Tetapi yang statement 9,000 1 meter ini bukan statement yang keluar daripada saya, tapi statement yang dikeluarkan oleh blog-blog berita yang yang orang cakap yang diakui kebenarannya dekat Sarawak ni lah. Okay, blog-blog berita yang official ni tadilah. So, mereka kata bahawa harga kayu belian tu 1 meter 9,000. Masalahnya saya orang Sarawak pun saya mempersoalkan harga tersebut. Cuma saya tak menafikan 50,000 untuk harga jeti tu logik. Okay, untuk tempat dekat sini. Sebab situasi dekat sini tak sama macam situasi dekat Semenanjung ya Bu. You tak boleh nak samakan situasi dekat sini dengan situasi dekat Semenanjung lah. Kalau dekat Semenanjung dia ada lebuh raya. Kat sini tak ada lebuh raya. Orang ada banyak duit pun dia tak boleh nak beli kereta. Kadang sebab dia tak ada jalan darat yang boleh menghubungkan tempat tersebut. Yang ada banyak adalah jalan air. Okay, dan daripada tempat saya nak pergi ke satu tempat yang lain tu, yang tempat dekat Miri tersebut, dia memakan masa lebih kurang dalam 9 jam. You can imagine, kalau orang cakap kan, saya nak datang Sarawak, nanti saya kucing, nanti jumpa ya, makan-makan minum-minum, saya rasa macam nak sepak je orang tu kan. Bukan sebab apa, sebab jauh. Kalau saya tempat saya pergi ke Kuching, dia memakan masa lebih kurang 6-7 jam untuk perjalanan. So, saya faham situasi, that's why saya cakap benda tersebut logik. Okay, so it's not pasal saya mempersoalkan harga, tetapi saya cuma menyampaikan pandangan saya, baik duit tersebut digunakan untuk benda lain. Okay, bukan pada kubah. Tapi kalau mereka nak teruskan, it's up to them lah. Yang penting saya dah bersuara empat saya. So, I think that's all for me. Thank you very much for watching and then have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.